Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahi alamin. Dah fokus belum? Dah. Assalamualaikum Team Fokus sekalian. Welcome back. Selamat datang, selamat malam ke my YouTube channel. Ke my What up gang? Selamat malam. Uish, belum apa-apa dah warna merah ni. Kejap kita tukar lampu kejap kita buang plastik ni. Macam biasa aku cakap awal dulu, nak jadikan lampu ni warna merah, aku taruh plastik sampah geng. Plastik sampah ni letak dekat lampu warna merah. Buang plastik sampah warna putih. Jimat kan? Dia bukan jimat, dia lebih kepada kedekut sebenarnya. Tapi itulah buat macam mana kan. Muka tak nak putih lagi ke? Ku putih, barulah putih. Lama tak nampak iklan tu. Sihat lagi ke makcik tu Putih, barulah putih. Selalu main dalam bilik merah, sekarang kita main dalam bilik putih. Sebab apa? Sebab hari ni aku tak nak share tentang kisah-kisah seram. Dia ada unsur seram-seram juga. Orang cakap seram-seram basah je lah. Macam mi basah macam tu. Tapi bukan cerita hantu. So macam biasa gang, before aku mulakan, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification. Ya Allah, tersatu-satu. Before that, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Bagi yang share cerita aku dekat IG ke, dekat TikTok ke, dekat Twitter ke mana-mana, jangan lupa tag je aku geng. Aku tak marah, aku tak maki, aku tak ludah. Before this, aku selalu dapat persoalan tentang silat. Dia tanya apa? Dia tanya, bang, orang silat yang boleh terbang, boleh kebal tu, diorang syirik ke bang? Diorang tu berdosa masuk api neraka mulut adik tu tak ada insurans. First of all, silat ni dia ada banyak peringkat. Kalau kau join silat dekat sekolah tu hari Rabu, itu peringkat kau curriculum je. Kau join sebab kalau tak join, esok kau kena rotan dengan cikgu disiplin. So kau terpaksa join. Dekat situ dia ajarlah cara nak pegang penumbuk macam mana, cara nak sepak macam mana. Engkau pun yang besar macam ni pun sepak-sepak lah. Salah sepak, koyak seluar. Dah kena jalan catwalk nak balik. Itu aku dulu. Tapi bagi yang ada ilmu tinggi-tinggi, di mana ada ilmu batin tersendiri, itu bukan calon-calon orang. Nak belajar pun kena ada tempat dia, kena ada guru dia. Dan waktu sekarang ni, benda tu makin lama makin dilupakan, makin lama makin pupus. Bang, kenapa orang dulu amal silat siap boleh jadi rimau, boleh terbang, parang dia boleh desyum. Dia buat macam mana bang? Ni apa yang guru aku ceritalah. Dia cakap orang dulu dia perlukan ilmu silat yang macam ni. Sebab apa? Sebab zaman dulu polis kurang. Dan zaman dulu juga, lagi-lagi kawasan kampung, kawasan ulu-ulu kampung, langsung tak ada polis. So nak jaga, orang cakap jaga keluarga, jaga kebun daripada samsing, daripada penjajah, diri dia sendiri je. Lagi-lagi time tu orang cakap memang ramai gila penjajah. Lagi penjajah ni suka datang ke kawasan kampung. Sebab apa macam aku cakap tadi lah, polis tak sampai kawasan kampung. Kalau ada pun seorang dua tu pun naik basikal. Kalau penjajah datang, baru nak naik basikal, tiba pecepu. Innalillah. Dan disebabkan juga time tu orang-orang kampung ni tak ada senjata-senjata moden pada zaman tersebut. Macam contoh pistol, senapang. Diorang tak ada time tu dekat kampung. So diorang buat apa? Diorang terpaksalah mendalami ilmu silat ni sampai tahap diorang ada ilmu batin yang tertentu. Tapi nak mendalami ilmu batin ni dia ada dua cara. Satu cara Islam, satu lagi cara dengan cari pendamping. Cara Islam ni di mana dia mengamalkan sesuatu amal, dia berzikir ke, dia qiyamul setiap hari 40 hari, adalah amalan-amalan dia sampaikan dia dapat ijazah. Ijazah tu bukan scroll yang kau dapat sekarang. Bukan scroll yang bulat-bulat tu. Ijazah tu ibarat orang cakap kelebihan yang Tuhan berikan kepada seseorang hamba dia. Pendamping ni pula di mana kau pergi dalam hutan, kau seru Maharaja Kapur, Maharaja Lingkok Ciang, Maharaja Mata Kuyu, datanglah mendamping kepadaku. Yang dia seru-seru tu tak elok. Sebab apa? Yang dia seru-seru tu ialah dia berjeru jin ataupun syaitan untuk mendamping dengan dia. Senang cakap, bahasa pasar dia saka lah. Dia masuk hutan, dia cari saka, dia bawa balik.
Jadi bang, jenis yang orang cakap parang terbang, kerambit terbang, kebal ni, diorang pakai saka lah bang. Berbalik pada yang dia sembah tadi. Andai kata kalau dia sembah pendamping, kalau dia ambil saka, saka lah yang tolong gerakkan keris tu. Saka lah yang tolong terbangkan parang tu. Saka lah yang buatkan dia kebal. Tapi kalau dia betul-betul mengamalkan cara Islam, dia mengamalkan zikir-zikir tertentu, amalan-amalan Islam yang tertentu, memang insya-Allah dengan izin Tuhan, dia akan dapat ilmu kebal tu. Di mana dengan hanya menggunakan perkataan La ilaha illallah, dia akan dapat jadi kebal. La ilaha illallah, dia akan dapat menewaskan musuh. Tapi janganlah kejap lagi kau baca La ilaha illallah, kau suruh adik kau tikam pakai garpu. Nak test kebal tak kebal. Sebab apa? Sebab ilmu ni kau kena betul-betul mendalami. Kau tak boleh belajar dengan YouTube, kau tak boleh tutup lampu, pejam mata, niat, ya Allah aku nak kebal. Dek, cucuk abang dengan garpu dek, nak tengok kebal tak kebal. Berdarah kena kau jari, kena cucuk dengan garpu. Sebab apa? Sebab benda ni kena menuntut dengan yang mahir. Maknanya dulu adalah alim ulama, wali-wali Allah. Dia berdoa, dia melakukan amalan-amalan tertentu untuk membolehkan seseorang ini dapat ijazah daripada Tuhan. Habis tu bang, yang jadi harimau jadian, yang jadi gajah, yang jadi ular tu, diorang buat macam mana bang? Diorang belajar dekat Hogwarts ke? Dia ada dua juga. Sama ada dia ambil saka tadi ataupun dia sembah Allah. Di mana, contohlah, orang dulu, dia guna saka ni untuk banyak tujuan. Contohnya, dia nak jaga tanaman, dia nak jaga kampung, nak jaga keluarga dia, dia ambil pelbagai jenis saka. Contoh selalunya, saka harimau ni digunakan untuk jaga kebun. Masa dia tak ada, dia kat rumah malam-malam, saka harimau tu akan jadi harimau dekat kebun. Dia akan mundar mandir, tak bagi orang masuk mencuri. Lepas tu kalau bela saka gajah pula, time nak berlawan dengan musuh, tiba-tiba jadi kuat. Tiba-tiba orang nampak dia besar, dia gagah. Kalau saka ular pula, orang dah niat jahat nak pergi rumah dia, nak rogol anak dia. Baru langkah halaman rumah, nampak ular sebesar-besar macam gini. Itu saka. Macam cerita fantasi kan. Tapi benda ni betul geng. Benda ni jadi pada waktu dahulu, di mana tak ada orang cakap security guard ni. Diorang terpaksa pakai benda-benda macam ni untuk jaga keselamatan diri. Diorang terdesak. Tapi nak cerita bab saka ni panjang geng. Tak cukup satu video. Yang tu nanti aku cerita part lain. Lagi satu amalan diorang ialah diorang amalkan zikir tertentu macam aku cakap tadi. Di mana contohnya ada seorang pencuri ni nak masuk ke rumah kau. Tapi kau merupakan seorang orang cakap alim ulama lah. Kau zikir, kau qiyam, kau puasa, kau amalkan amalan tertentu. Sampai satu tahap, kalau pencuri nak masuk rumah kau, tak lepas. Kenapa? Baru dia nak langkah halaman rumah, dia nampak depan pintu ada rimau. Baru masuk halaman rumah, dia tak jumpa dia yang keluar. Tapi itu semua dengan izin Allah, dengan izin Tuhan. Bagi yang tahulah, di mana zaman dulu, zaman British, Jepun komunis, dia selalu masuk kampung sebab apa? Sebab satu, dia nak ambil harta, dia nak ambil barang-barang berharga. Lepas tu dia nak ambil makanan, dia nak rompak, dia nak rogol. Macam-macam benda lah dia nak buat kat kita. So that time orang cakap tengah peak ilmu persilatan. Peak apa? Peak ni orang cakap tengah kemuncak ilmu persilatan Melayu. Di mana orang kita terdesak untuk dapatkan sesuatu ilmu so that penjajah-penjajah ni tak dapat ganggu keluarga dia. Time tu, tahap terdesak diorang, sampaikan diorang sanggup ambil saka-saka ni. Diorang sanggup masuk hutan, sanggup bertapa, suatu mata nak selamatkan keluarga diorang. Bagi yang iman kuat, dia ikutlah cara-cara yang Islam ajar. Tapi bagi orang cakap yang betul-betul terdesak, yang fikir, ini kalau aku tak jaga keluarga aku ni, nanti anak aku kena rogol, bini aku kena rogol. Tak boleh. Kena pergi hutan, cari saka seekor, bela. Walaupun benda tu tak elok, walaupun ambil saka ni adalah something yang orang cakap syirik, ialah orang terdesak. Kita tak tahu keadaan dia macam mana. So tak boleh salahkan dia juga. Sebab itulah kadang-kadang sampai sekarang ada saka yang melekat dekat kita. Sebab apa? Sebab datuk nenek moyang kita dulu menggunakan saka untuk tujuan-tujuan ni. Pahlawan-pahlawan terkenal dulu pun ada juga belaan dia.
Ada juga ilmu-ilmu dia. Macam yang kita kenal, siapa dia? Tok Janggut. Tok Janggut adalah alim ulama time dekat Kelantan, Pantai Timur dulu kan. Dia ada imalan pula. Dia ada amalan dia di mana dia mengamalkan kaf 40. Kaf 40 ni orang cakap memang satu amalan untuk menguatkan batin kau. Itu nanti aku cerita dekat cerita lain. Kaf 40 ni orang cakap cerita dia memang best. Tunggulah next episode aku cerita. Kita petik siapa lagi? Mat Kilau. Mat Kilau pun ada ilmu tersendiri. Bagi orang duduk Pahang, duduk Jerantut, dia tahu Mat Kilau boleh buat apa. So, silat ni sebenarnya ilmu dia luas sangat. Itu baru silat dekat Malaysia. Tak tahu lagi silat dekat Nusantara macam mana. Maksudnya silat dekat Indon, dekat Jawa. Dia ada amalan-amalan dia. Dia ada orang cakap tradisi-tradisi dia. Tapi ilmu yang luas ni orang cakap makin lama makin mati. Bak kata pepatah zaman dulu, mati guru, matilah warisan. Aku google ayat tu tadi. Tapi betul lah orang cakap guru ni dia takut nak salurkan ilmu ni kepada anak murid. Sebab apa? Sebab takut anak murid tak pandai jaga ilmu ni. Takut disalahgunakan. So, bagi dia, tak apalah. Aku mati, ilmu ni biarlah. Akhir sampai sini je. Sebab apa? Sebab manusia sekarang pelik-pelik, geng. Manusia dulu, belajar benda macam ni nak mempertahankan diri. Manusia sekarang, kalau belajar keris terbang, kau tahu dia buat apa? Dia buat TikTok, geng. Hari ni saya nak terbangkan keris ni. Jemput follow, jemput share, jemput follow. Jemput sawer, jemput sawer. Ada 10k sawer, sawer gift, saya terbangkan keris ni. Nak saya makan tak? Kalau nak saya makan, nak tengok mulut saya berapi, cepat bagi gift guys, like, follow, share. Terikut pula. Aku benci betul mamat tu. Makan tak juga, asyik membebel je. Ada yang kasih gift, bantu follow ya. Bantu follow ya, kasih gift guys. Bagi yang ada ilmu tu, jagalah ilmu ni baik-baik. Sebab apa? Sebab ilmu ni ialah kita akan pakai nanti. Walaupun bukan sekarang, akhir zaman nanti kita akan pakai. Sebab Nabi dah cakap, akhir zaman nanti kita berperang bukan pakai teknologi. Kita akan kembali ke zaman di mana memanah, berkuda. Kita akan pakai balik ilmu-ilmu yang ada. So, maknanya ada ilmu persilatan ni, selagi korang boleh wariskanlah ke turun-temurun korang dengan elok. So, untuk menjawab tajuk kita pada hari ni, silat ni syirik ke tak? Jawapan aku, ikut pada siapa yang kau sembah. So, that's all sharing for today. Aku minta maaf kalau ada salah silap, kalau ada salah cakap, salah info, aku minta maaf. Nantikan next sharing daripada aku. Nak tahu pasal apa? Saka 40 kaf. Aku akan hurai satu persatu. Tapi on the next video, nanti nak ada sambung story puaka pula. Kita gili-gili. So, macam biasa geng, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Salam gayung. Maaf salah silap. Bye.